وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونحيا منهم الأموات ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah. Pertamanya kita tak lupa untuk merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sama ada kita nampak, lebih-lebih lagi kita tak nampak menerimanya. Moga-moga insya-Allah kesyukuran yang kita lafazkan itu melayakkan kita mendapat tambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihi Fadhil Imam Pengurusi dan Saf Pentadbir Surau Sang Fadilah Ustaz Muslimin Muslimat yang ba'ah yang mati Allah sekalian. InsyaAllah malam ini kita cuba meneroka sedikit senario masa depan kita. Gerbang akhir hayat. Gerbang akhir hayat kita. Kita masuk gerbang mana? Kita masuk gerbang su'ul khatimah ke? Atau gerbang husnul khatimah? Kita masuk gerbang mana? Mengambil peringatan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan dalam kitab beliau At-Taqwa, mengingatkan kita balik untuk sering bermuhasabah dengan ayat ini. Ayat yang biasa dibaca oleh imam-imam kita. Kata beliau ini merupakan ayat muhasabah yang paling penting. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون. Disebut tentang persiapan ini, persediaan ini. Dan beliau telah menyebutkan bahawa ini merupakan peringatan paling utama untuk direnungkan oleh mereka yang nak masuk ke gerbang yang diingini. Allah menyebutkan peringatan tentang insan yang beriman ini supaya kekal bertakwa. Dan tanda bertakwa apa dia? Dia menghimpunkan bekal. Bekal sesuai dengan bekal orang yang bertakwa pada Allah. Dan mengingatkan bahawa jangan sampai kita lupa pada Allah. Nanti Allah jadikan kita lupa pada diri kita. Sampai dah tak kenal diri sendiri. Sampai dah tak sedar diri. Lalu Allah mengingatkan kita mengenai perbezaan antara dua golongan ni. Allah kata tak sama ahli syurga, ahli neraka. Tak sama pintu syurga, pintu neraka. Tak sama amalan syurga, amalan neraka. Kerana itu tak sama pintu yang kita masuk besok. Tak sama gerbang kita masuk besok.
kita masuk gerbang mana. Seperti ulasan yang cukup menarik dilontarkan oleh Al-Imam Khalid Hussein mengenai tanda-tanda mereka yang bakal masuk ke gerbang su'ul khatimah. Maknanya sebalik ini merupakan pintu yang lain. Apa kata beliau pertama? Orang-orang yang dibimbangi menuju ke su'ul khatimah, walaupun nampak zahir macam ke arah husnul khatimah. Pertama, orang yang tak mengambil berat semayang. Bukan tak semayang, tapi dia kata apa? Tak mengambil berat hal ehwal yang berkaitan dengan salat. Maknanya, apa makna tak ambil berat semayang ni? Pertama, tak kisah pun semayang ni masuk waktu berapa. Dia tak ingat pun Zuhur pukul berapa masuk, Asar pukul berapa, dia tak kisah pun. Sedangkan waktu semayang Allah sebut dalam Quran. Soal keutamaan detik-detik ubudiyah ni Allah sebut dalam Quran. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh kalau semayang tu Allah tetapkan waktunya kepada orang beriman. Orang beriman tak kisah semayang pukul berapa ni apa? Kamu dah zuhur ke? Pukul berapa baru? Pukul 3. Baru pukul 3. Itu tanda tak ambil berat. Tanpa sebarang uzur syar'i. Dah isyak belum? Belum. Baru pukul 9. Tak kisah dengan sunnah Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak berjemaah ke tak ke, tak ada persoalan. Dia tak kisah. Asal semayang jadi. Tak kira masa semayang tu dia tengah huru-hara ke. Solat tu dia tak bersedia ke, dia tak stabil ke, tak kisah. Yang penting semayang. Dia tak kisah dengan hatta waktu semayang. Kita kalau waktu lain, kita juga berat kan. Contoh kalau masyarakat pukul 9 masuk pukul apa? Kalau orang tanya, dia tak masyarakat ke? Baru pukul 10, masyarakat pukul 9. Berani cakap macam tu? Kalau berani, memang saya angkat kepala, bukan angkat topi, angkat kepala sekali. Ini tanda orang tak berat tentang tak pernah, kalau pernah pun jarang-jarang. Masuk tengah hari sikit, ada orang kerap tengok jam. Berapa ramai bila menjelang pukul 12.30 makin kerap tengok. Lagi setengah jam tu. Buat kerja sekejam lagi. Pernah kita tengok orang macam ni? Kalau pernah, berapa orang? Dan pernah tak tuan-tuan lihat orang terkejut waktu semayang nak masuk? Pernah? Allah dah zuhur. Ada? Ada tak kang? Tapi kalau waktu lain, apa? Gitu kan? Kalau yang lain, tak pernah saya tengok di mana-mana sejak saya kerja 27 tahun ni kan, mesyuarat ke apa, tak pernah daripada pengurusi sampai kerusi. Langkau zuhur dah, tak ada seorang pun ingatkan, tak mengurusi zuhur dah. Kita cuba nasihatkan, tak pergi zuhur dah. Apa jawabnya? Awak ingat awak seorang semayang, ke situ pula pergi. Jadi tanpa ikut bisu pula. Dia tak faham. Seolah-olah waktu semayang bukan waktu yang penting. Kata di Husaini, ini tanda-tanda orang semayang yang menuju su'ul khatimah. Nampak masih semayang. Pintunya su'ul khatimah. Tanda tak berat kedua. Dia tak kisah pun konten semayang. Tuan-tuan, kita lambat lain kan kita ambil kira isi kandungan ni kan.
Hari tu orang cerita pasal makan mi. Istilah orang sana tak panggil apa? Mi bodoh. Mi bodoh apa maksudnya? Tak cukup syarat. Toge tak ada, hapah tak ada. Panggil mi apa? Ini mi bodoh ni. Bila mi tak cukup kandungan, terus bodoh mi tu. Kita heran tak kandungan sembahyang kata ni. Bila item yang kita beli, produk yang kita beli tak cukup sifat, kita tolak. Jadi kalau solat kita tak cukup syarat ni, Allah terima ke? Konten sembahyang ni kita ambil berat ke? Konten sembahyang apa dia? Dalam bahasa fiqah ni, dalam bahasa fiqhul ibadah ni dipanggil arkanus solah tu lah. Rukun sembahyang ni merupakan konten dia. Siapa yang ambil berat soal Allahu Akbar, takbir ni apa? Apa implikasi takbir bagi hidup seorang Muslim? Dan dia ulang sebanyak 5 kali sehari. Sebab takbir ni wajib, yang lain tak wajib. Dua tiga jam kerja, balik jumpa Allah. Allahu Akbar. Ucap saja-saja kan? Berapa lama dah takbir ni kita ucapkan saja-saja? Seolah-olah ia merupakan ucapan rutin. Berapa lama dah kita Fatihah macam tak ada apa-apa. Saja-saja. Dah rukun bacalah. Kata Nasir Alwan, kita lupa bahawa Fatihah kita terkandung janji yang hebat dengan Allah. Lepas kita janji, kita mungkir janji. Lepas berjanji, mungkir janji. Macam mana? Tak dan sehari. Antara Zuhur dengan Asar aja mungkir lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini janji pertama kata Nasir Alwan. Aku janji ya Allah. Lafaz iyyaka tu berkomunikasi dengan Allah dan beritahu pada Allah, aku janji aku akan sembahmu ya Allah. Aku takkan ikut orang lain. Aku akan janji aku akan minta tolong denganmu ya Allah. Aku tak minta tolong orang lain. Aku hanya akan gunakan panduanmu, takkan pakai panduan orang lain. Aku hanya akan pakai panduanmu, tak pakai panduan lain. Kata janjinya. Macam mana panduan itu tolong kita? Macam mana panduan menolong kita? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kemari daripada Kuala Lumpur, ada orang tanya dekat Masjid Negara, macam mana nak pergi Surah Rahmah seksi 8? Apa dia buat? Dia tanya, tahu tak Fadil Highway? Tahu. Cik ikut Fadil Highway straight. Lepas tu cik akan jumpa tol Batu 3, sebelah Batu 2. Lepas tu cik terus lagi, ambil lain tengah, senang cerita. Terus sampai jumpa signboard Istana Bukit Kayangan, ambil susul kiri, atas runabout, pusing runabout, ambil nombor 9 ke 3. Tuan-tuan jangan buat hal malam ni. Sampai jam tak kenal ni, berat ni. Kok ia pun kawat, takkan lupa jam dah. Ambil nombor 3. Depan lagi, runabout lagi. Ambil nombor 12. Straight je. Straight sampai jumpa apa pula? Flower atas kepala. Kan? Tuan-tuan nampak dah kabur ni. Depan traffic light, masuk kanan. Sebagai contoh. Depan sikit, masuk lagi. Di depan tu sebelah kanan,
suara. Panduan dia membantu kita sampai ke mari. Panduan Allah bantu kita untuk hidup. Betul panduannya, sampailah kita. Betul diguna panduan tu, sampailah kita. Tapi kalau kita guna tak betul, alamat tak sampai-sampailah kita. Macam hari tu kan seorang sahabat ajak saya ke kubu gajah. Saya kata saya tak pernah kubu gajah ni, kampung gajah tahu. Ustaz tahu jalan nak pergi Kuala Selangor, Sungai Buloh, tahu. Tak terus jalan Sungai Buloh tu tak jumpa masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Ini panduan. Dan panduan pada orang beriman siapa dia? Panduan kita beriman Allah kata apa? Zalikal kitab. Ini panduan orang beriman. Kita pakai tak panduan ni? Tuan sekalian, ni janji. Janji kita di depan Allah. Kata dia Allah nasihat luar. Apa dah janji ni? Lepas tu kita memang kadang-kadang kita semayang tiba-tiba kita masih menuju ke pintu yang berbahaya. Kerana apa? Kegagalan kita berpegang kepada janji ni. Sebab hadis lain Nabi kata apa? Bila mereka berjanji, wa wa'adahum falam yukhlifhum. Mereka berjanji, mereka khianat dengan janji mereka. Orang ni kata Nabi tak ada harga dia, kita ada maruah. Berapa ramai yang banyak berat konten ini. Berapa ramai berat qiyam tu maknanya apa? Berapa ramai concern rukuk tu apa, sujud tu apa, tasyahud tu apa. Hingga kita tak tahu dengan arkanus solah tu ni, konten solah sendiri. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, pasal apa solat tapi masih ke sul khatimah? Solat yang tak membangkitkan kesan. Solat tapi solatnya tak berkesan. Kesan solat ni Allah sebut dalam Quran sebagaimana sering dibaca pada kita. Solat masih mungkar, solat masih maksiat. Sedangkan solat tu kata Allah apa? Tatanha 'anil fahsya wal munkar. Anehlah bila orang yang sembahyang tiba-tiba dia juga masih terlibat dengan berbagai bentuk kemungkaran, daripada yang paling besar sampai yang paling kecil. Nak senang faham, daripada laporan ketua adik sampai laporan ketua hakim hari dulu kan. Habis. Dia juga penyapunya. Paling dahsyat saya ingat laporan, antara laporan terbaru ketua adik apa dia? Minta bajet dibelanjakan, nama projek ada, projek tak ada. Itu antara benda cukup dahsyat. Sampai dibelanjakan, invoice keluar, bayaran dibuat, mana projek? Projek tak ada. Rupanya projek itu dibuat di negeri antah berantah. Tak ada di Selangor dan Isan. Tuan-tuan boleh baca dalam laporan itu, tak payah cerita dia. Baik. Yang keempat, apa makna tak berat atas sembahyang? Adab tak jaga. Adab-adab dalam solat. Contoh, hadap kemari, adab datang, adab keluar, satu hal. Adab ketika menyembah Allah. Adab zahir, adab hati. Ini kita baca apa Imam Al-Ghazali kan. Adab fizikal, adab internal. Adab zahir, tolonglah kan. Tolonglah berpakaian yang sesuai ke rumah-rumah Allah ataupun menghadap Allah. Janganlah pakai baju Hard Rock Cafe. Tuan-tuan tahu tak Hard Rock Cafe dia datang apa? Allahu Akbar, Hard Rock Cafe. Allahu Akbar, Kasbek. Waktu itu ke kita datang jumpa Allah. Ini adab. Pasal apa pakai baju pagoda ni? Saya nak zuhud Ustaz. Itu pun satu hal juga kan. Telajak zuhud, pagoda pakainya.
tolong jangan sampai kita meremehkan adab jumpa Allah. Dan sekalian, perkara inilah kata di Al-Husani yang akan bawa kita ke gerbang ini. Itu yang pertama. Dalam konteks tak mengenal berat tentang salat. Dan cuba kita tanya hari ini berapa ramai yang betul-betul berat aspek-aspek ini. Itu bab zahir. Konteks batin, hati sentiasa bersama Allah. Maknanya apa? Memang dia liar. Akan ada liarnya. Tapi kita tarik balik kan. Ada yang nak menyeleweng, tarik balik. Nak menyeleweng, tarik balik kan. Lepas tu, hikmah besar kita mencelikkan mata masa solat. Bila kita tengok tempat sujud apa? Kita sedang. Tapi kalau kita pejam mata, bila pejam tu, sampai ke London dia. Jangan pejam. Bila pejam sampai ke mana? Sampai Vietnam dia. Bila kita tengok tempat sujud mana apa? Kita sedang solat. Itu di antara adab ketika kita dan yang lain-lain yang tuan-tuan barangkali sedia maklum. Baik. Yang kedua, sebab manusia menuju ke su'ul khatimah. Antaranya juga ialah gabungan solat apa dia? Tidak menggunakan zakat yang difardukan dengan cara yang betul. Ada rakan di pusat zakat beritahu, bila dia beritahu pada satu hamba Allah, zakat tuan tahun ni 15,000. Saya bayar 10,000 boleh kot. Itu dia. Zakat boleh kurang ke? Zakat ni wajib. Dah dimaklumkan berapa harta dia, pendapatan dia, bila dia beritahu pula zakat dia 19,000, 10,000 cukup dah kot. Dia ingat macam cukai pendapatan boleh. Siap tanya macam mana nak kurangkan. Orang beriman pula macam mana nak bagi banyak. Itu orang beriman tu. Ada orang pula boleh kurang tak? Boleh ejah tak zakat? Zakat nak ejah. Ini saya bersama dengan konsultan zakat. Dia jemput saya untuk mengisi bab-bab aspek-aspek mengenai apa? Mengenai pendirian orang beriman bila berdepan dengan beramal. Antaranya zakat ni. Kita sepatutnya rasa bangga kalau dapat tunaikan perintah Allah. Antaranya kalau kita ni bekerja, tiba-tiba tak sampai ke nisab zakat tu, rasa apa? Sikit lagi kau tidak boleh bayar zakat. Sikit lagi. Rasa sedikit kecewa sebab apa? Tahun tu tak mampu tunai perintah Allah dari segi zakat. Kalau aku kuat sikit kerja, bapak bayar zakat. Sepatutnya gitu. 2 minggu lepas saya ke satu surau, seorang abang. Ustaz, saya baru dapat duit insurans. Tapi saya takut nak makan, takut termakan hak orang. Saya kata, hak siapa? Sebab zakat tak bayar lagi. Cuba Ustaz kira berapa zakat ni? Taklah banyak Ustaz, tapi takut. Tak banyak tapi takut tetap ada. Kira. Tak banyak bang, lebih kurang RM922.20. 20 sen nak pakai tak? Tak apa Ustaz, ke 900 tu. Tak gitu. Tapi dia tak, dia kata, 1,000 lah Ustaz, senang. Sebab apa? RM922.20 wajib. Selebihnya jadi sedekah sunat. Dia dapat 2 pahala. Pahala wajib dengan pahala sunat. Orang yang memahami zakat ni apa, dia akan rasa apa? Berbangga berdapat beri zakat. Rupa-rupanya ramai yang tak ambil berat. Bahkan kalau kita tengok laporan Darul Zakah Baitul Mal pun, masih ramai yang tak membayar zakat. Barangkali bayar tapi tempat lain. Yang pentingnya bukan di mana kita bayar, yang pentingnya kita bayar zakat yang wajib atas kita. Kalau rasa bayar ke sini ke lain perginya, bayar tempat lain. Macam mana kan? Kalau kita apa yakin, lebih yakin bayar sendiri, kita bayar. Yang penting kiraan kita tu betul-betul kiraan untuk mendapat keridaan Allah. Lepas tu ada orang bila dia ditimpa bahana, dia tak salahkan siapa-siapa, dia salahkan diri dia. Barangkali ada benda yang aku buat tak menepati kehendak Allah, dia rasa gitu. Yang ketiga, yang ini paling banyak berlaku. Apa dia?
mengurangi timbangan, mengurangi sukatan, mengurangi ukuran, mengurangi standard piawai. Yang ini paling banyak berlaku, terutama pada orang meniaga, paling banyak. Berapa sukatan dia? Kalau dulu kita pakai gantang, tu ingat di gantang tak? Kan berisi beras betul apa? Dia ambil apa pembaris kan? Gitu kan? Kadang-kadang terlepas ke dalam sikit kan? Sebab pembaris plastik tak ada banyak. Sekali seduk style. Apa kata Nabi? Setiap hak orang lain kau bawa balik ke rumah kamu, itu bara neraka. Itu ambil sukatan mudah. Tapi sekarang lagi hebat. Lagi hebat. Standard diabaikan. Ukuran dinafikan. Sebagai contoh, CEO MRT letak jawatan pasal apa? Contoh tahu tak kisah CEO ni? Bukan DO, CEO. CEO MRT Datuk Azhar letak jawatan sebab apa? Rasa bersalah sebab 3 hamba Allah mati. Kerana subkon ke konmen. Subkon dia tidak mengikut SOP. SOP ni bukan SOP. Saya tanya rakan-rakan engineer di JKR. Apa datang SOP ni? Senang cerita Ustaz, orang yang tak ikut SOP, orang yang tak ikut spek. Pasal petiang runtuh, besi batuk besar betih, 3 besar lengan. Itu antara cara dia kan. Patut besar ibu jari, tinggal besar kelengken. Tak ada sebab lain Ustaz. Bila runtuh je lazimnya apa? Ukuran tak betul, sukatan tak betul, maka piawai pun hanyut. Akhirnya runtuh. Dan di Malaysia benda runtuh ni cukup rampant. Stadium runtuh, jambatan runtuh, highway runtuh, lagi stesen bas, hospital runtuh, masjid runtuh. Maknanya apa? Tiba-tiba yang buat masjid asal apa? Yang buat masjid asal bangga. Aku buat masjid lah. Projek aku masjid tau. Projeknya masjid. Kandungannya. Kesian tengok sebuah masjid saya pergi kan. Kesian tengok. Kebetulan masa datang tu apa dia? Hujan baru berhenti. Penuh baldi dalam masjid. Sana satu baldi, sana besin, sana baldi, sana baldi. Saya tanya ni cendawan apa? Tak tahulah Ustaz. Masjid tak sampai setahun lagi, tapi dah bocor. Tuan-tuan bayangkan. Sampai tahap tu penyelewengan dari segi ukuran, standard, piawai. Sama juga bab-bab lain. Piawai masakan, piawai haram, halal. Chop di luar halal, dalam tuan-tuan bayangkan betapa hebat. Sebab itu kata dia, Husain ni semua menuju ke gerbang su'ul khatimah. Nampak macam hebat. Projek besar, untung banyak. Bilion untung. Untung kita bawa kita ke su'ul khatimah. Berapa ramai orang tak kisah. Piawai. Lagi teruk bila bercakap pasal piawai, piawai Islam. Sampai haram jadi halal. Wajib jadi harus. Munkar dah jadi ma'ruf. Kita bayangkan bila ada cadangan daripada pemuda-pemuda Melayu. Bagus tu kan, sedar dah semua dah. Pemudanya sedar, bapak tak sedar-sedar lagi. Dicadang di demo supaya berhenti lemas. Bawa arak dalam kapal terbang ni udah lah tu. Ustaz ulama sokong.
Syekh Abdul Halim sokong alhamdulillah sampai masanya MAS berhenti daripada serve arak. Sebab MAS ni antara lambang sebuah negara Islam. Negaranya Islam, kapal terbang bawa arak, apa hal? Diingatkan, Mufti Pahang sokong. Penasihat agama Johor pun sokong. Dulu tak sokong, dah sokong alhamdulillah kan. Dulu apa kata dia? Geram juga dia buat yang kadang tu. Saya sempat forum dengan dia ni 2-3 kali kan. Alhamdulillah orang sokong. Pramugari kita tu tolong urat sikit. Alhamdulillah orang sokong. Tiba-tiba ada seekor ke seorang? Ada satu lahabau. Apa dia kata? Terpulang pada MAS. Terpulang pada MAS. Ini hanya satu pandangan. MAS kena ambil banyak lagi pandangan sebelum laksanakan. Tuan-tuan bayangkan hukum Allah disukat dengan pandangan manusia. Nak laksana hukum Allah kena tanya hamba. Lepas itu Allahu Akbar. Su'ul khatimah. Berani cakap gitu. Ada pula orang kata, nanti kita tanya majlis fatwa. Ni sekor lagi. Ulama' sepakat dah. Mana-mana hukum qat'i tak boleh difatwakan. Tidak ada fatwa bagi hukum yang salah, putus. Kita berani kata, tanya dulu orang. Ambil himpun pandangan. Tak layak hukum Allah laksanakan kalau tak rujuk pada tuan-tuan sekalian. Orang Eropah ini pun laku gak lagi, heran. Tadi saya subuh di Kajang. Ada seorang pakcik tak muda sangat kan. Tak juga tua sangat. Tapi dia kata, Ustaz saya heran kadang-kadang. Yang mendedahkan keburukan ni kadang-kadang dia kata orang demo juga pun orang demo. Tahu orang demo? Lepas seorang-seorang ada yang mendedahkan. Tapi orang percaya juga lagi. Heran saya. Orang kampung boleh faham. Kampung Sungai Sekamat boleh faham. Takkan Tanjung Keramat tak faham. Heran. Berapa banyak piawai Islam yang kita langgar? Dulu satu hamba Allah, Saman Terengganu Kelantan, sebab nak laksana hudud. Dia saman hukum ini ke Mahkamah Persekutuan. Alasannya undang-undang ini bercanggah dengan perlembagaan. Perlembagaan lebih tinggi daripada Quran. Ada pula yang sokong, Masya Allah Akbar. Orang Islam boleh faham perlembagaan lebih tinggi daripada Quran. Orang Islam boleh faham manusia lebih hebat daripada Allah. Kita langgar piawai Allah. Bak kata di Frasa Ahmad Ibrahim, selagi frasa ni tak dibuang dalam perlembagaan, selagi itulah kita mikul dosa sebagai seorang Islam. Kan dia kata gitu dalam jurnal undang-undang DBP. Selagi frasa ni tak dibuang, frasa apa? Mana-mana undang-undang, peraturan yang bercanggah dengan perlembagaan, dia akan terbatal setakat yang bercanggah, termasuk undang-undang Islam. Perlembagaan boleh batalkan undang-undang Islam. Selagi fasa ini tak diubah kepada mana-mana peraturan, undang-undang yang bercanggah dengan Al-Quran, dia akan terbatal setakat yang bercanggah. Selagi tak ditukar frasa ini, umat Islam secara berjama'i menanggung dosa seandainya mereka bersetuju dengan frasa ini. Kita menuju ke su'ul khatimah wal'ayazubillah. Sahabat-sahabat sekarang tolong insafi diri ni kan. Kita tak lama dah. Ada rasa-rasa seorang nak hidup 40 tahun lagi ada? Ada orang yakin 40 tahun lagi ada? Pintu mana ni?
Cubalah kita renungkan nasib masa depan kita. Semak balik piawai ni, ukuran ni, dalam segala bidang. Terutamanya bila kita melibatkan diri dengan aspek pembangunan, perniagaan dan sebagainya, lazimnya di sini banyak berlaku kepincangan ukuran. Sebab itu kita difahamkan bahawa rasuah kita payah diatasi. Dalam satu persidangan dianjurkan oleh SPRM. Persidangan dianjurkan oleh SPRM, seorang profesor menyebut Malaysia sedang menuju ke sebuah negara yang dinamakan kleptokrasi. Apa kleptokrasi? Negara yang para pemimpinnya mengambil kesempatan merompak harta negara itu. Dan merompak dengan cara yang cukup rakus. Dan seolah-olah dia kata dia berlaku dekat negara ni sekarang. Rasuah melibatkan million. Nah, semua ni dia kata dah jadi rahsia umum. Tahu rahsia umum? Rahsia tapi semua orang tahu. Kau yang cakap tu. Kau yang cakap. Tuan sekalian, cuba kita bayangkan ke mana, pintu mana kita masuk kalau gitu. Baik, itu yang ke-3. Yang ke-4, orang-orang akan bakal masuk ke gerbang su'ul khatimah, iaitu mereka yang menipu kaum muslimin, merebut-belitkan fakta untuk mereka, hingga mereka keliru dengan apa yang ada. Kita tipu orang Islam, putar belitkan maklumat sampai orang Islam ni keliru. Islam ni boleh buat ke? Sampai orang Islam jadi keliru, Islam ni boleh buat tak boleh buat? Diputar belitkan maklumat, dibangkitkan keraguan kepada orang Islam sendiri, sampai keluar daripada lisan orang Islam cetusan keraguan, cetusan kekeliruan. Sedangkan orang Islam sepatutnya tak keliru, dia sepatutnya yakin. Orang Islam sepatutnya yakin dengan Islam, tiba-tiba orang Islam jadi keliru, ragu. Hatta dengan agama dia sendiri. Hebatnya putar belit. Tuan-tuan faham bahasa tu kan? Bahasa putar belit apa? Bahasa putar belit. Kita bukan tolak, cuma tak laksana hati putar belit. Boleh faham? Kita tak tolak, cuma tak laksana. Saya tak tolak permintaan abang nak makan asam pedas, cuma saya tak nak ke dapur, itu je. Boleh? Kata dia Profesor Ustaz Dr. Muhammad Yusuf Al-Wa'i, inilah balutan yang mereka buat, inilah make up yang mereka buat, hingga akhirnya kata beliau sampai ke peringkat orang Islam hilang keyakinan kepada agama sendiri, kurang daripada putar belit dan penyelewengan fakta ini, hingga boleh orang Islam meragui Islam. Boleh ke buat? Mereka ni kata di Husain ni bakal menuju ke gerbang su'ul khatimah. Mereka putar belit orang Islam, hal ehwal dunia sampai hal ehwal akhirat. Di dunia kita kena tipu juga kan? Boleh tipu juga. Negara kita makmur, maju, tiba-tiba boleh bercakap aja Datuk Zakaria, CEO, pengarah eksekutif MIER, kita dah masuk zon merah dah. Kan dia kata gitu. Tuan-tuan tak baca kisah Datuk ni pun. Zakaria kata apa? Kita dah masuk zon merah. Siling dah tembus. Tu, siling tembus dah. Hutang kita dah mencas 55.6. Itu pun tak termasuk lagi hutang-hutang dalam negeri. Maknanya dia kata kita masuk zon bankrupt. Tapi cerita kat luar, kita masih stabil, kita berada di atas landasan yang betul. Tak geli ke dengar? Kata di Adinda Khairi, kena Khairi,
Tuan-tuan hari yang tak kenal teruk no kat sini. Kata adinda saya apa dia kata? Sepatutnya tol kat Malaysia ni boleh turunkan kadarnya. Bahkan dah lama patut dihapuskan sebab syarikat tu telah mendapat untung berlipat kali. Yang cakap ni bukannya orang biasa. Tapi cerita kat luar, oh, mereka rugi, mereka kena bagi subsidi, bagi. Kita tak tahu siapa sebenarnya mereka. Wakil mereka mengatakan bahawa dah sampai masa konstitusi, sama ada kurangkan, bahkan patut dihapuskan. So, mereka telah untung berlipat kali ganda. Apakah dia bercakap tanpa ada fakta? Ini satu lagi penipuan. Dan diingat oleh Husaini, sebarang bentuk menipu kaum muslimin sama ada urusan dunia atau akhirat, kita sedang menuju ke pintu gerbang su'ul khatimah. Silakan bagi mereka yang berhasrat untuk benar-benar masuk kemari. Macam mana kan? Seterusnya, orang yang bakal masuk ke su'ul khatimah siapa dia? Orang-orang yang mendustakan para wali Allah. Mendustakan para wali Allah dan mengingkari mereka tanpa hak. Siapa wali Allah? Siapa wali Allah ni? Jangan ikut wali Melayu lain. Wali boleh terbang. Itu wali Ustaz. Wali. Dia Ustaz kalau nak nyeberang Sungai Perak atas hayuk je berjalan. Itu wali. Itu wali Melayu. Kata Ibn Taymiyah apa dia? Kalau kamu nampak ada orang boleh terbang di udara, berjalan atas air, tapi tak berjalan atas syariat, itu bukan wali, itu setan. Siapa wali Allah? Allah sebut dalam Quran. Inna awliya Allah la khawfun alaihim ولا هم يحزنون الذين آمنوا وهم يتقون. Kata Imam Ibn Taymiyah, ini Allah sendiri yang beritahu. Sesungguhnya wali-wali aku tu kata Allah, bagi mereka tidak ada sebarang rasa takut. Mereka tak berduka cita. Siapa mereka? Mereka lah hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa. Di sesiapa yang menentang mereka, sesiapa yang menentang mereka, mengingkari panggilan mereka kepada iman, mengingkari panggilan mereka kepada ketakwaan, mengingkari ajakan mereka kepada Islam, sesiapa yang menentang mereka ini tanpa hak, tanpa hujah, tanpa kebenaran, Allah hantar mereka ke gerbang su'ul khatimah. Bayangkan orang yang ngajak kita pada Islam, kita lawan. Berapa ramai mereka yang sedang menuju kemari kalau gitu? Berapa ramai penentang para ulama hari ini? Berapa ramai yang menentang panggilan kepada Allah Rasul? Mendusta, entah ya entah tidak tu, entah itu politik aja. Masya Allah Akbar. Kita buruk sangka pada orang beriman yang datang dengan hujah. Ini hujah kami, hujah kamu mana? Tak datang-datang pula. Lepas tu kita dustakan mereka. Kita dustakan usaha mereka untuk mengajak manusia balik pada Allah. Kita sedang menuju ke gerbang su'ul khatimah. Kita ingkari panggilan mereka. Dan sekalian, berdasarkan perkara ini, cuba kita bayangkan berapa ramai manusia yang tak mengisafi, tak menyedari bahawa mereka sedang menuju ke jalan yang cukup bahaya untuk hidup mereka yang kekal abadi. Akhir sekali, siapakah orang yang bakal sampai ke gerbang su'ul khatimah ini? Paling ditakuti ialah mereka melakukan bid'ah terhadap agama mereka sendiri.
Dalam hal ini Ibn Qayyim menyebut sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdasa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Hadis sanad hasan daripada Abu Daud. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru atau melindungi orang-orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru itu, maka baginya laknat Allah, para malaikat Allah dan manusia seluruhnya. Sesiapa cuba buat yang baru, yang lain daripada apa yang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam rangkuman laknat Allah. Dan ketika menjelaskan perkara ini, apa maksud bid'ah di sini? Kata Ibn Qayyim, ada 4 perkara. Pertama, membiarkan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bid'ah besar. Sepatutnya kita mengikut kitab dan sunnah Rasul, tapi kita biarkan. Perbuatan membiarkan perintah Allah, membiarkan syariat Allah, membiarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dilaksanakan, ini perbuatan bid'ah paling besar, kata Imam Ibn Qayyim. Bayangkan benda yang sepatutnya diamal tiba-tiba ditinggalkan. Yang kedua, mengada-ngadakan hal-hal yang baru yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah. Kita buat macam-macam perkara baru yang bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah. Apa yang bercanggah? Nama tu baik kan? Apa dia? Islam wasatiyah. Nama tu baik kan? Dulu Islam hadariyah, dah tamatiyah. Mari pula Islam wasatiyah. Saya memang jadi apa? Islam sesatiyah. Sebab Islam yang dikatakan wasatiyah itu mengenepikan juga hukum Allah. Cuma kita suka label. Tapi sebagaimana Quran kata, Ja'al haq wa zahaqal batil. Dia datang kebenaran, yang batin akan hilang satu demi satu demi satu. Buktinya hadari ke mana? Hilang. Sebab dia bukan kebenaran, dia hilang. Walaupun berjuta dibelanjakan untuk apa? Mempromosikan Islam ni. Akhirnya dia hilang. Sebab dia bukan kebenaran. Entah kalau ini orang tak perasan juga, memang pekak badak. Punya jelahnya itu kebatilan. Walaupun mereka cuba junjung yang batil itu, Allah kata dia akan musnah. Kamu tunggulah saat. Hilang. Yang ketiga, menolong orang-orang yang mengada-ngadakan benda-benda baru ni dan menyokong mereka. Ini perbuatan bid'ah. Sebab kita tolong siapa? Kita tolong Allah, Rasul. Tiba-tiba kita tolong orang yang buat benda-benda yang Allah Rasul kata tidak. Kita masuk golongan ni, kata Imam Qayyim Jaziyah. Berapa ramai pula masuk mari. Akhir sekali, yang keempat, apakah makna mengada-ngadakan benda baru ni? Sebaliknya memusuhi orang-orang yang menyeru kepada kitab dan menyeru kepada sunnah. Kita jadikan orang-orang yang begini musuh. Dan ini benar-benar berlaku dalam masyarakat kita. Orang yang mengajak kita kepada kitab dengan nas yang jelas, bawa nas Quran, bawa nas sunnah, masih lagi tergamak orang nak melawan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ingatkanlah adik dengan apa yang Allah beri dalam Quran. Allah sebut pada kita, aku pernah beri Muhammad sebuah negeri atau negara, kata Allah, dengan 3 nikmat besar. Apa nikmat tu? Rupanya nikmat ni Allah bagi, kita perasan, kita buat. Allah sebut surah An-Nahl
Apa nikmat tu? Pertama, keamanan. Rupanya aman ni Allah bagi, bukan bukit aman bagi. Yang kedua, ketenteraman. Aman kat luar, tenteram dekat dalam. Nak ke mana pun hati senang. Tuan-tuan nak ke mana senang hati tak? Oh, jangan. Letak motor hilang. Letak kereta, pecah cermin. Risau je parking kan. Tinggal rumah, balik raya, tubuh di kampung, hati kat sini kan. Mana rupa rumah agak, berapa orang masuk malam ni. Tak tenteram. Allah kata, aku beri pada mereka, pertama keamanan, kedua ketenteraman, dan yang ketiga kata Allah, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Aku limpahkan mereka dengan rezeki daripada seluruh pelosok negeri itu. Sampai tak ada ceruk yang tak menghasilkan produktiviti, ada je. Tiba-tiba kata Allah, fakafarat bi an'umillah. Mereka kufur dengan nikmat aku. Kufur apa? Lawan aku. Lawan wali-wali aku. Mereka guna nikmat itu, mereka gunakan semua ini untuk kembali untuk menentang Allah SWT. Lalu apa kata Allah pula? Fa'azaqaha Allah libasal ju' wal khawf. Allah pakaikan pada mereka apa dia? Pertama, ketakutan, rasa takut yang tak habis-habis. Dan kita terasa ni betapa takutnya kita kan. Takut itu, takut ini, takut. Sedar tak kita sedang takut kan? Kita bimbang ekonomi kita merudum, kita bimbang. Kemudian kata Allah, selepaslah kata takut, Allah beri azab lain. Itu balasan daripada Allah. Bima kanu yasna'un. Sebagai balasan daripada apa? Ketidaksyukuran mereka. Sebagai balasan daripada apa? Daripada sikap mereka menggunakan nikmat Allah untuk hatta menentang kufur pada Allah SWT. Dan kita bimbang hari ini, benda ini akan sekali lagi kena pada kita. Sebagaimana negeri yang disebut dalam ayat 112 surah An-Nahl, insya-Allah. Cuba kita renungkan sahabat-sahabat sekalian. Pintu mana kita masuk? Sedangkan sahabat ini kita berdoa, mohon kepada Allah, Allah mahtim lana ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami ini ya Allah di kalangan mereka yang beroleh husnul khatimah. Tiba-tiba perjalanan kita perjalanan su'ul khatimah. Wali'ayazubillah wala apa pun. Jadi kita bersyukur sebab apa? Sebab ada para pendulu kita yang soleh ini menyedarkan kita. Untuk kita insafi bahawa su'ul khatimah yang kita cari memerlukan perjuangan yang besar. Dan dia tak lain tak bukan untuk menjunjung agama Allah. Menjunjung syariat Allah. Menjunjung agama Allah ini untuk dijadikan benar-benar panduan dan jalan hidup kita. Jaminan pada Allah, sekiranya kamu buat begini sajalah, kamu ada peluang untuk sampai ke syurga aku. Lepas itu Allah kata, jangan kamu macam orang lain. Kamu orang beriman jangan macam orang lain. Tak sama orang beriman dengan orang tak beriman. Lepas itu Allah kata tak sama ahli syurga ahli neraka. Tolong kekalkan sifat dan saksiah kita sebagai seorang calon syurga Allah SWT. Sekadar itu untuk malam ini renungan bersama daripada kitab Al-Husaini dan juga kitab Aurullah Nasi Alwan. Moga-moga ianya memberikan sedikit imbauan kepada kita untuk melakukan sedikit adjustment, pengubahsuaian dalam mencorakkan kehidupan kita selepas ini insya-Allah. Tangguh dengan tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanakallah bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.